Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu dan dapat kita sebelumnya kita menunaikan salat subuh berjemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik kita dan mengampun semua silap salah kita, kesalahan kita sepanjang hidup kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah dan kita tidak akan membawa apa-apa kesalahan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, pada pagi yang mulia ini marilah kita merenung sebuah atau ayat Quran atau beberapa ayat Quran Al-Karim untuk kita jadikan ingatan kita, panduan kita di dalam hidup ini. Semoga dengan kita membaca dan memahami Al-Quranul Karim, maka kita akan jadikan dia sebagai panduan hidup dan hidayah sepanjang perjalanan kita. Ayat yang saya maksudkan pada hari ini ialah daripada surah An-Nahl ayat 98 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Yang bermaksud, apabila engkau membaca Al-Quranul Karim, maka mohonlah perlindungan daripada Allah, daripada syaitan. Mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sesungguhnya syaitan itu tidak dapat mempengaruhi kamu. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan dapat memberi pengaruh kepada orang-orang yang telah beriman dan kepada mereka yang berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu akan dapat memberi kesan kepada orang yang menjadikan dia sebagai teman dan orang yang dengan sebab mereka menjadi syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan supaya baginda menyampaikan kepada para sahabat, dan ia berterusan sampai kepada kita pada hari ini dan insya-Allah sampai kepada akhir hayat nanti dan seterusnya sampai kepada hari kiamat. Al-Quran diturunkan untuk memberi panduan cara hidup, bimbingan kepada orang-orang yang beriman khasnya dan kepada seluruh manusia yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ialah musuh manusia. Musuh manusia banyak, namun musuh yang utama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Dan Allah telah memberitahu kepada kita di dalam Al-Quran
dengan firman-Nya dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku telah beritahu kepada kamu, wahai anak Adam, bahawa siapa? Bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang jelas dan nyata. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu benar-benar musuh kepada kamu dan jadikanlah ia musuh untukmu, musuh kamu. Jadi di sini tuan-tuan, dalam hidup kita makhluk perusak ni banyak. Merusakkan, makhluk yang merusakkan manusia ni banyak, macam-macam. Dan tapi Allah sebut yang paling utama musuh manusia adalah syaitan. Dan musuh syaitan ini kepada manusia bukan baru, tetapi sejak sekian lama. Sejak Allah Subhanahu wa taala mencipta Adam alaihissalam, itulah musuhnya. Dia telah jadikan manusia ini sebagai musuhnya, dan malah syaitan senantiasa meminta dengan Allah supaya diberi keupayaan untuk menggoda dan menyelewengkan manusia daripada mengabdikan diri pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, syaitan itu akan datang dihadap melalui depan kamu, belakang kamu, kanan kiri, untuk menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Namun syaitan juga mengatakan, hanya orang-orang yang ikhlas padamu ya Allah, aku tidak akan mampu untuk menggoda dan menghalang mereka daripada mengabdikan diri padamu. Ini adalah sebagai janji syaitan dengan Allah untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Kerana itu tuan-tuan, orang yang sesat di dunia ini adalah antara sebabnya pengaruh-pengaruh syaitan yang ada di dalam kehidupan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran supaya setiap insan muslim memohon doa dengan Allah agar tidak dirasuk oleh syaitan. Dirasuk oleh syaitan dalam arti kata diselewengkan oleh syaitan dalam hidupnya. Ramai di kalangan kita apabila disebut dirasuk itu seperti orang histeria. Histeria itu salah satunya. Jadi dirasuk ini tidak semestinya sebagai orang yang kena histeria, tetapi setiap mereka yang menyimpang daripada jalan Allah, setiap orang yang menghalang manusia lain daripada jalan Allah, setiap orang yang memusuhi jalan Allah, setiap orang yang membenci jalan Allah, maka ia adalah pengaruh-pengaruh daripada syaitan. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan jika engkau wahai insan, jika engkau wahai manusia, jika engkau siapapun yang beriman dengan Allah merasai diri engkau telah dirasuk dan dipengaruhi, dihasut oleh syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah, hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah sangat mendengar dan sangat mengetahui. Allah mendengar apa yang kamu mohon dan kamu pinta, dan Allah tahu apa yang kamu bimbang dan takut. Karena itu tuan-tuan, Allah kait selalu. Allah kait innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Apa yang Allah dengar? Apa yang kamu minta. Apa Allah dengar? Apa yang kamu kata. Apa yang Allah dengar? Apa yang kami mohon. Semua Allah dengar. Kamu minta, kamu mohon, kamu rayu, kamu berdoa, semua Allah mendengar. Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui apa kehendak kamu, apa keinginan kamu, apa yang kamu perlukan. Maka pohonlah kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebut fasta'iz billah, maka hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan daripada siapa? Daripada godaan siapa? Daripada godaan syaitan. Syaitan itu sangat menggoda manusia, sangat mempengaruhi manusia, sehingga yang buruk nampak baik. Tuan-tuan, syaitan ni hebat,
menggoda manusia, sehingga perkara yang tetap buruk tapi manusia merasai baik. Karena itulah sampai peringkat Allah Subhanahu wa taala menyebut, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, inginkah kamu wahai manusia, aku menceritakan kepada kamu orang yang paling rugi sekali di dunia. Akhsarina a'mala. Apa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum. Siapa mereka? Orang yang amalannya telah sesat, kerja buatnya telah sesat di dunia, namun walaupun sesat, wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka, mereka mengira bahawa mereka buat perkara yang baik. Ini yang sangat rugi. Kenapa sampai begitu sekali, tuan-tuan? Perkara buruk nampak bagus, perkara batil nampak hak, perkara jahil nampak betul. Kerana mereka telah digoda, dirasuk, dipesong pemahaman, pemikiran oleh syaitan yang ada di dunia ini. Dan syaitan pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musuh kepada para nabi dan rasul, dan juga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan syaitan ini ada dua golongan, syayatinul insi wal jin. Syaitan yang tergolong di kalangan jin dan juga manusia. Syaitan daripada jin kita tak nampak, syaitan daripada golongan manusia kita boleh lihat dan jelas. Karena itulah tuan-tuan, syaitan ini semuanya mengajak manusia kepada keburukan. Cuma kadang-kadang sebagaimana diterangkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Kahf, mereka telah menghiasi amalan-amalan yang buruk sampai nampak cantik, nampak mulia, nampak baik, nampak sempurna. Karena itulah amalan-amalan ini perlu kita lihat dan ukur dengan syarak, iaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ia dapat dinilai adakah dia betul atau tidak. Kadang-kadang tuan-tuan nampak banyak amalan-amalan yang dibawa oleh masyarakat manusia ini, kadang-kadang kita terpengaruh, nampak cantik, nampak indah, nampak boleh diterima, tetapi untuk memastikan apa-apa yang kita nak terima tadi, ukur dengan ukuran yang telah dibawa oleh Islam sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitabullah sunnah Rasul. Siapa yang menjadikan kitabullah sunnah Rasul sebagai pengukur kepada setiap perkara, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyimpang, menyeleweng dan juga tidak akan sesat. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, yakni kitabullah sunnah Rasul, dan selama mana kamu berpegang dengan keduanya, pasti kamu tidak akan menyimpang, sesat atau tergoda kepada yang lain. Tuan-tuan sekalian, dalam hubungan inilah maka kita lihat di dalam Al-Quran ada 4 tempat di dalam beberapa surah yang Allah perintah kita orang Islam memohon keampunan, memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Ada 4 tempat. Yang pertama, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni tuan-tuan ayat 199 sampai 200, iaitu satu ayat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Apabila kamu dihasut atau didorong oleh syaitan, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ayat yang kita baca tadi. Tempat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Mu'minun, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qul, katakanlah, beritahukanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya hamba-Ku berdoa dengan apa? Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku
memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min hamazatis syayatin, daripada hasutan syaitan-syaitan. Syayatin tuan-tuan, syayatin, syayatin ni jamak syaitan, bukan satu syaitan, syayatin. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku mohon perlindungan denganmu ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, atau denganmu ya Allah, daripada mereka menghampiriku. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya syaitan ini tidak menghampiri kita. Kita minta supaya dengan Allah supaya syaitan tidak menggoda kita, dan juga meminta dengan Allah supaya syaitan tidak menghampiri kita. Pernah ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gangguan syaitan di dalam solat. Syaitan ni tuan-tuan tak kira kat mana, dia ganggu semua orang, ganggu semua tempat. Hatta dalam solat dia akan ganggu, dia tak kecuali. Hatta orang nak mati pun dia ganggu lagi. Karena itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, itu adalah syaitan yang beri macam-macam gangguan dalam solat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada sahabat tadi, engkau hendaklah memohon kepada Allah dengan berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini adalah sebahagian daripada doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat, supaya kita berdoa dengan Allah agar syaitan tidak mengganggu dalam amalan kita, khususnya ketika nak salat. Begitu juga tuan-tuan, ayat yang seterusnya dalam surah Fussilat, ayat hampir sama dengan ayat yang kita baca tadi, tapi ada sedikit berbeza. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Tadi sami'un ali, ini huwas samiul alim. Maksudnya apabila kamu dihasut atau diganggu oleh syaitan, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semua ayat-ayat ini adalah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai insan, sebagai panduan bagaimana memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan manusia, daripada syaitan yang berbentuk insan, manusia, dan syaitan yang berbentuk jin. Karena jin dan syaitan, manusia dan jin ini merupakan gambaran-gambaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang memusuhi jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terpengaruh dengan syaitan. Dan syaitan memang mengajak manusia supaya menghalang manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dalam hubungan inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya kita senantiasa memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada yang mengganggu kita. Tadi saya sebut Rasulullah mengajar sahabatnya yang mengadu gangguan dalam solat secara khusus. Syaitan yang mengganggu manusia dalam solat ni disebut dengan nama khinzab, nama dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Dzalika yuqal lahu khinzab fa iza ahsastahu fata'awwadz billah minhu watful ala yasarik thalatha." Sesiapa yang rasa gangguan-gangguan di dalam solat dia, maka itulah syaitan yang namanya khinzab. Rasulullah beri nama dia, ada nama dia khinzab. Apabila gangguan itu maka hendaklah engkau minta berlindung dengan Allah, kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan ludahlah di sebelah kiri kamu. Ludah tu jangan keluar air liur lah, jangan, nanti kena jiran kita di sebelah kiri pula. Rasulullah kata ludah kat kiri, isyarat ludah begitu. Jadi tuan-tuan, dalam solat dia ganggu, dan macam-macam dia ganggu, sampai kalau kita nak pergi solat pun dia ganggu. Kalau kita nak pergi awal waktu pun dia ganggu.
Dia kata tak apa, sikit-sikit lagi. Kalau kita nak pergi belum azan, dia kata, orang tak azan lagi, nantilah dulu, nanti orang azan. Kalau dah orang azan kita nak pergi, dia kata nanti dulu Ustaz. Nanti orang qamat pun sempat lagi. Kalau dah qamat, tak apa, kita dapat satu rakaat terakhir pun tak apa lagi. Macam-macam. Akhir sekali, gangguan dia ni, kita boleh jadi lemah dengan dia. Macam juga kita nak bangun solat di waktu malam. Dah jaga dah. Katakan jam 5 pagi, kita dah jaga dah. Tapi kita kata, baru pukul 5. Nanti dah dulu, kita 5:30 sempat lagi. Akhirnya tuan-tuan, dia akan mengheret kita supaya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan mengajar kita doa sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita apabila kita rasa kebimbangan, terkejut atau sebagainya dalam tidur, kita mohon perlindungan dengan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Kita doa dengan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Aku mohon berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaannya, daripada kejahatan hambanya, daripada gangguan syaitan-syaitan, dan aku mohon perlindungan dengan Allah daripada mereka menghampiri diriku. Ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita kalau kita ada gangguan. Dan Abdullah bin Amr bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kata, beliau mengajar doa tersebut kepada anak-anaknya yang boleh menghafal, dan sesiapa yang tidak menghafal dia membaca untuk anak-anak tersebut. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya memohon perlindungan dengan Allah daripada gangguan syaitan ketika kita masuk ke bilik air atau tandas. Dan semua kita baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada syaitan-syaitan yang betina dan juga yang jantan. Tuan-tuan, kita kan selalu dengar orang jatuh dalam bilik air. Dan jatuh dalam bilik air ini memanglah kadang-kadang dia jadi masalah kepada kesihatan. Sebab bilik air kita tu sempit. Apabila jatuh mungkin terhantuk tempat-tempat yang keras dalam bilik air. Kerana tu untuk masuk bilik air pun Rasulullah mengajar kita supaya kita memohon perlindungan dengan Allah. Kerana di situ ada syaitan yang mengganggu, yang mengacau. Kita tak nampak mereka. Hatta walau bilik air itu dalam bilik kita. Kita tak boleh nak ambil mudah. Dia kacau manusia ni dalam keadaan kita tak nampak dia. Kita tersepak dia atau sebagainya. Jadi untuk mengelakkan daripada yang kita tak nampak ni, siapa yang boleh membantu kita? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwizul Hasan wal Husain wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwiz Hasan dan Husain. Takwiz ini membaca isti'azah. Hasan dan Husain, dan beliau berkata bahawa bapa kamu siapa, iaitu Ibrahim alaihissalam, mendoa memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Baca doa ni, berdoa dengan doa ni untuk Ismail dan Ishak ketika mereka kecil. Apa Nabi Ibrahim sebut dan Rasulullah pun sebut dengan doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammat.
min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lamah. Aku mohon berlindung denganmu ya Allah, dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna, daripada semua syaitan dan semua binatang yang bisa, dan daripada ainil lamah, iaitu pandangan mata yang boleh membawa musibah atau keburukan kepada anak-anak tadi. Karena itu tuan-tuan, anak-anak yang kecil kita perlu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dilindungi. Kita orang dewasa ni boleh berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kecil tak tahu berdoa, maka kita berdoa kepada Allah untuk melindungi mereka. Begitulah juga Rasulullah SAW mengajar lagi. Kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menyebut, apabila kamu singgah di mana-mana tempat, iza nazala ahadukum manzila falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan dengan kalimah Allah yang maha sempurna dari semua keburukan yang ada di sekitar yang kita nak singgah tadi. Maka Rasulullah kata, sesiapa yang berdoa dengan doa tersebut, memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan selamat sehinggalah dia berpindah atau meninggalkan, pergi daripada tempat itu. Kenapa Rasulullah mengajar begitu sekali, step by step, setempat demi setempat? Kenapa Rasulullah mengajar? Supaya kita selamat daripada gangguan. Dan kalau sekiranya kita selamat daripada gangguan yang pertama ini, iaitu syaitan yang kita tidak nampak, maka insya-Allah kita akan selamat sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Dan begitulah juga kita akan selamat daripada gangguan-gangguan syaitan yang nampak. Begitulah Rasulullah SAW menyebut, pada suatu ketika ada dua orang sahabat yang sedang bertekak apa panggil? Berkelahi, sehingga mukanya merah, orak lehernya nampak. Rasulullah SAW sebut, aku tahu kalau dua orang ni kata satu kalimah, hilanglah kemarahannya terhadap sahabatnya yang seorang lagi. Rasulullah kata, ta'awaz billahi minasyaitanir rajim. Hendaklah kamu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terhadap syaitan yang sentiasa menggoda kamu. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada hamba-Nya yang mukminin, supaya mereka tidak dihasut atau dicelewengkan oleh syaitan yang senantiasa menanti-nanti peluang untuk melalaikan mereka dan merosakkan hidup mereka di dunia ini. Manusia lalai, manusia lupa, dan apabila manusia lalai dan lupa, disitulah syaitan mengambil peluang dalam hidup mereka. Dan mereka juga, kita juga, Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita supaya kita jangan terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh syaitan, sama ada di segi i'tiqad atau perasaan atau pemikiran atau amalan. I'tiqad yang selalu syaitan ganggu manusia ialah syaitan datang untuk mengganggu tentang keimanan manusia kepada Allah. Sehingga syaitan ini datang mengganggu manusia, siapa jadi kamu? Siapa cipta kamu? Jawabnya Allah. Siapa jadikan Allah? Dia sampai tanya begitu. Apabila sampai soalan begitu, maka Rasulullah SAW sebut, qul amantu billah summa istaqim. Aku beriman dengan Allah, kemudian hendaklah kamu tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan goda tanya manusia. Karena itu syaitan ni dia akan datang melalui menggoda manusia, sama ada melalui perasaan, nafsu atau juga pemikiran. Dan hal-hal ini perlu kita kawal dengan ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syaitan ni apabila dia ganggu manusia dan manusia ikut pengaruhnya, dan dia berkata, aku hanya ganggu kamu, aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang aku bawa, apa yang aku goda kamu.
Aku takut pada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah. Syaitan dia akan berkata begitu. Walaupun manusia ini terpengaruh dengan dia dan manusia ikut dia, tapi akhirnya dia kata, Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah. Aku ganggu kamu dan kamu jangan membuat alasan bahawa kamu terpesong karena gangguan aku. Kamu bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan. Karena itu tuan-tuan, ini adalah musuh yang paling licik di dalam hidup manusia. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengawal perasaan kita, pahaman kita, pikiran kita dan juga hidup kita adalah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan yang sebenar daripada gangguan kita di hidup di dunia ini supaya tidak terseleweng dan menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat itulah perkongsian kita pada pagi yang mulai ini, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi taufik hidayah kepada kita, dapat kita mengikut jalan Allah dan menjauhi jalan syaitan. Dan kita memohon dengan Allah supaya memberi hidayah dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah beri hidayah kepada orang yang telah diridainya, dan kita mohon perlindungan dengan Allah daripada jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat daripada jalannya. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.